ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, semalam ni insyaAllah kita sambung sikit lagi perbincangan kita dalam surah Al-Mulk ni. Ni apa, blok yang ke berapa? Blok yang kelima. InsyaAllah boleh kita bagi besok kita boleh habiskan insyaAllah surah Al-Mulk ni. Jadi insyaAllah tadi kita telah baca bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencipta dan menjadikan alam ini. Selepas alam langit, kan? Dalam ayat yang awal Allah Subhanahu Wa Taala menarik perhatian kita tentang penciptaan bumi, kan? Dan bumi ini diibaratkan sebagai satu tunggangan yang patuh kepada tuannya, kan? Dan manusia ni adalah seperti binatang-binatang kecil yang melata di atas belakang tunggangan ni, kan? Ataupun unta, kan? Yang kita bayangkan disebut oleh ayat ni, dia tak sebut unta tapi tunggangan yang seperti unta, mungkin untuk kita bayangkan. Di belakang itulah manusia ni hidup, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, amintum man fis sama an yakhsifa bikumul ard. Tidak, adakah kamu merasa aman bila-bila saja kamu duduk tinggal di atas di belakang bumi ni, di atas tengkuk, berjalan di atas tengkuk bumi yang makan daripada rezekinya. Adakah kamu rasa relax ataupun aman daripada dia yang di langit, kan? Siapa yang man fis sama, dia yang di langit, Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh menggegarkan tunggangan, kan? Sehingga kamu akan tertanam ke dalam bumi ni, kan? Ataupun amintum man fis sama'i an yursila alaikum hasiba. Kamu merasa amankah, kan? Bahawa dia yang di langit ni, man fis sama an yursila alaikum hasiba, boleh menghantarkan kepada kamu angin yang kuat, amat kuat, yang di dalamnya terdapat batu-batu, kan, yang akan menghancurkan kamu di tengah-tengah kekelekaan kamu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan hakikat nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ni bukanlah nikmat yang berterusan, akan kekal begitu saja. Bila-bila masa saja Allah Subhanahu Wa Taala boleh twist ataupun goncang, kan, keadaan yang asal dia dan menjadikan dia satu ancaman yang akan menghancurkan manusia, kan. Jadi apa point dia, implikasi penting daripada apa yang disebut Allah SWT ni, maknanya hiduplah, kan, manusia ni sepatutnya hidup di atas muka bumi ni dalam keadaan dia sentiasa mengingati bahawa bila-bila masa saja Allah SWT boleh menggoncangkan ni, kan. Jadi dia nak kena memilih jalan hidup yang bersesuaian dengan ingatan dan janji-janji Allah SWT yang datang melalui Rasul, kan. Okey, dalam blok yang seterusnya kita, Allah SWT, kan, mengetengahkan lagi, kan, hujah-hujah dan persoalan-persoalan kepada mereka yang ingkar ni, kan. Kenapa masih kekal dalam kekafiran ataupun kedegilan, keingkaran, sedangkan mereka tidak dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang Allah SWT lontarkan kepada mereka? Awalam yaru ila at-tayr fawqahum saffatin wa yaqbid
ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Tidakkah mereka memerhatikan burung-burung? Awalam yarau ila at-tayr. At-tayr ni burung kan, yang terbang. Fawqahum, di atas kepala mereka. Safatin wa yaqbid. Safat, yang mengembangkan sayap dia. Wa yaqbid, dan juga menutup sayap dia. Kan? Burung-burung yang terbang, bila dia terbang, dia kembangkan, kemudian dia tutup sayap dia. Kan? Apa kesan dia? Kesan dia adalah kan, burung ni terapung di atas udara dan tidak jatuh. Kan? Ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Tidak adalah yang menahan dia di atas udara, terapung di atas udara ni, kecuali ar-rahman. Kan? Kalau kita perhatikan dekat-dekat, setakat ni Allah Subhanahu Wa Taala menyebut semua apa yang disebut ciptaan-ciptaan ni adalah datang daripada Ar-Rahman, kan? Kenapa disebut Ar-Rahman? Kerana Allah itu adalah daripada kesimpulan ayat yang awal itu, kan? Wahwal Azizul Ghafur. Dia adalah Aziz dan Ghafur. Al-Ghafur ni juga adalah sifat Ar-Rahman, kan? Beneficent dan juga pengampun dan juga yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di semua ni, bila dia menjelaskan, dia sebut tentang sifat Ar-Rahman ni, kan? Awalam yaru ila at-tayr fawqahum safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Tidaklah ada yang menjaga ataupun menahan burung ni di udara ni daripada jatuh kecuali Ar-Rahman, kan? Allah Ar-Rahman. Dalam ni dia tak sebut Al-Aziz, kan? Illa Al-Aziz, kan? Dia sebut illa Ar-Rahman. Kerana ini adalah sebahagian daripada sifat penyayang Allah, pengasih Allah Subhanahu Wa Taala yang ditekankan dalam permulaan surah ni, kan? Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu. Allah Subhanahu Wa Taala memerhatikan semua yang ada dalam ciptaan ini, termasuklah semua yang terapung di udara. Kita tahu planet-planet, bintang-bintang dan lain-lain. Seperti mana dia mengapungkan burung ni, dia juga telah mengapungkan semua yang ada di dalam alam ini, kan? Ini adalah penjelasan seterusnya daripada sifat Ar-Rahman yang Allah jelaskan dalam ayat kedua, kan, surah Al-Mulk ni. Jadi seperti kita kata, permulaan tu sifat Tabaraka tu terdiri daripada dua sifat tu, Al-Aziz yang maha perkasa dan juga maha pengampun dan penyayang ni, dijelaskan sampailah ke hujung surah ni, kan? Itu adalah permulaan mukadimah yang dijelaskan sampai ke hujung surah ni, kan? Jadi Allah kata yang menahan dan sentiasa menjaga. Menahan ni dalam arti kata yumsik, amsak ni adalah pegang dia, kan? Memegang sesuatu. Yang memegang dia, menahan dia di udara ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Ar-Rahman. Sebab dia maha melihat, innahu bikulli syai'in basir. Setiap satu perkara tu dia lihat dan dia jaga semua yang terapung. Maksud dia, ni merujuk kepada semua yang terapung di udara ni, Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menjaga dia, kan? Jadi perhatikan, kan? Kenapa diketengahkan poin ni pula? Sebab nak menjelaskan maha kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala ni dan maha pengasihnya Allah Subhanahu Wa Taala ni. Ar-Rahman ni, dia keyword ni adalah illa Ar-Rahman, Ar-Rahman, kan? Jadi sifat ni menekankan tentang pengasih dan penyayang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan menjaga untuk manusia, kan? Semua sistem yang ada di alam ni, supaya manusia boleh hidup dengan, maka manusia pasti akan hancur, rosak, kan? Apa poin dia tu? Poin dia adalah, yang ni sebab dia ada dua sekarang ni, kan? Dia ada dua bentuk hujah. Satu hujah Allah Ar-Rahman, satu hujah Allah Al-Aziz, kan? Al-Aziz ni dia yang menyeksa, dia yang boleh menghancurkan. Ar-Rahman,
Allah ni adalah Ar-Rahman yang memberi, kan, mendokong kehidupan manusia di atas muka bumi ni, kan. Semua hujah-hujah Ar-Rahman ni, poin dia adalah, implikasi penting dia adalah supaya manusia faham bahawa, kan, Allah SWT menyediakan semua sokongan yang hebat ni supaya manusia faham bahawa akan ada masa akhir dia. Semua yang Allah SWT sediakan untuk manusia ni, termasuklah ni yang mengapungkan segala-galanya di dalam alam ni untuk manusia, maka pastilah Allah akan tanya balik, kan, tentang apa yang dia telah sediakan untuk manusia ni, kan. Ini membawa hujah kepada akan adanya hari pembalasan, hari kehancuran. Semua benda ni yang manusia akan dipersoalkan balik apa yang telah dia lakukan di atas muka bumi ni, kan. Amman hadzal ladzi, atau siapakah yang menjadi bala tentera bagi kamu, huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman, yang boleh membela kamu ni, yang boleh membantu menjaga kamu, yang surukum, menolong kamu, min dunir rahman, selain daripada Ar-Rahman yang Maha Pengasih ni. Inil kafiruna illa fi ghurur, sesungguhnya orang kafir itu hanyalah dalam keadaan yang tertipu, sebab mereka sangka ada lagi yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni yang boleh bagi mereka semua yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan ni, kan, ataupun dihujahkan oleh Allah ni, kan. Allah bagi menjaga segala sistem yang ada di alam ni, menjadikan dia terapung, planet-planet. Allah yang menjadikan bumi ni supaya manusia boleh hidup di atas dia, mendapat rezeki daripada dia, makan. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan langit yang sempurna dan menghias dia cantik dengan bintang-bintang, dan menjadikan bintang ni semua ada fungsi dia, kan, untuk merejam syaitan. Maknanya Allah SWT jaga semua ciptaan dia ni daripada gangguan-gangguan dan kerosakan-kerosakan, kan. Kenapa Allah buat semua benda ni, kan? Pertama, Allah SWT nak fahamkan kepada kita bahawa, pertama, Allah sahaja yang boleh buat benda ni. Kedua, Allah SWT menjelaskan, menghujahkan bahawa dia akan ada masa akhir dia, dan manusia akan ditanya tentang semua yang Allah SWT beri kepada dia ni, kan. Jadi Allah tanya, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman, kepada siapa ditanya ni? Ditanya khas kepada orang-orang pemuka-pemuka Quraisy yang menjadi tema ataupun subjek penting yang diceritakan dalam surah-surah yang kita akan baca dalam surah 7 ni, kan. So di belakang daripada cerita-cerita ni semua, persoalan-persoalan ni semua ditujukan khususnya kepada pemuka Quraisy yang mendustakan amaran Rasul tentang akan datang hari pembalasan ni, kan. Jadi Allah kata, siapakah yang dapat menjadi bala tentera kamu untuk membela kamu seperti mana yang Allah buat ni, kan. Selain daripada Ar-Rahman, selain daripada Allah yang Maha Pengasih ni, yang Maha Pengampun ni, kan. Sebab orang-orang kafir ni, orang yang ingkar, yang degil ni tadi, mereka sangka ada lagi yang lain daripada Allah yang boleh memberi dokongan ni kepada mereka, kan. Jadi Allah kata, inil kafiruna illa fi ghurur. Orang-orang kafir ni, orang-orang yang sangka ada lagi yang lain-lain ni, yang menjadi tempat pergantungan harapan mereka ni, mereka dalam keadaan tertipu sebenarnya, kan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Allah SWT sahaja yang boleh buat benda ni. Maka kepada Allah sajalah kamu kena minta, dan kamu kena bergantung harap, kan. Minta pertolongan dan bergantung harap, dan takut kepada Allah SWT, percaya kepada janji-janji Allah SWT bahawa Allah akan hancurkan, Allah akan balas semua yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur, ataupun siapakah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu kalau Allah menahan rezekinya kepada kamu, bahkan mereka berterusan dalam kesombongan. Bal lajju fi utuwin wa nufur, kan. Bal lajju ni dia adalah mereka berterusan menentang, lajju, kan, menentang, fi utuwin wa nufur,
dalam keadaan mengelak diri daripada kembali kepada kebenaran. Kan? Utubin wa nufur ni, dia mengelakkan diri, terus berdegil untuk balik kepada kebenaran yang diajak oleh Rasul. Kan? Ini adalah sifat, kan, pemuka Quraisy ini yang juga akan menjadi sifat semua orang yang degil macam ni, kan. Jadi Allah kata, amman hadzal ladzi yarzuqukum. Kalau Allah tahan rezeki ni, fahamlah bahawa rezeki ini datang daripada Allah, bukan datang daripada siapa-siapa, kan. Tidak ada sembahan lain, tidak ada kuasa lain, zat lain yang boleh bagi rezeki ni kepada kamu. Kan? Kalau Allah tahan, walaupun semua satu dunia ni cuba nak sampaikan kepada kamu, pastilah kamu tidak akan dapat. Kan? Ini adalah ingatan yang menyedarkan manusia-manusia yang degil ni tentang hakikat yang sebenarnya, kan. Itu adalah hujah-hujah Allah dan persoalan-persoalan yang penting yang lontarkan kepada mereka yang ingkar ni, kan. Allah SWT. Kemudian Allah SWT menjelaskan kenapa sebenarnya orang-orang kafir yang tadi, yang degil tadi, orang-orang yang degil, pemuka-pemuka Quraisy ni khususnya, dan semua manusia lain yang juga tak mau mengambil pengajaran daripada pemerhatian ni, kenapa mereka yang kafir ni gagal untuk mendapat manfaat daripada hidayah Allah dan kekal dalam penentangan berterusan, kan? Sebab tadi Allah kata persoalan demi persoalan ditanya kepada mereka, kan. Jadi Allah jelaskan kenapa, sebab hakikatnya yang menyebabkan mereka jadi macam ni, kan. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi, apakah orang yang berjalan, kan? Yamshi, berjalan, mukibban ala wajhihi, dia dengan wajah dia terlungkup ke bawah. Ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, ataupun mereka yang amman yamshi, yang berjalan sawiyan ala siratin mustaqim, berterusan di atas tegak, kan, di atas jalan yang lurus dengan badan dia tegak, kan. Yang berjalan dengan wajah ke bawah ni sebenarnya adalah binatang, kan. Binatang yang berkaki empat, kan, sebagainya, semuanya berjalan kepala dia ke bawah, kan. Dia tidak tegak seperti manusia, kan. Jadi Allah kata mana yang lebih baik, kan. Adakah afaman yamshi mukibban ala wajhi, yang berjalan macam binatang berjalan, dia tengok ke bawah je, dia tak nampak dah semua apa yang ada di sekeliling dia, kan. Lebih baik, kan, sebab binatang macam anjing dan sebagainya ni yang sentiasa menghidu-hidu bumi mencari makanan ni, kan. Sebab itu mereka tidak perhati sekeliling mereka, tidak perhati terhadap ayat-ayat Allah SWT yang Allah SWT suruh tengok ni, kan, berulang kali, kan. Allah SWT kata, kan, tengoklah, kan, thummarja'il basar, dan ulang balik tengok, karratain, 2 kali, kan. Allah suruh tengok sungguh-sungguh ni. Orang yang tengok ke bawah sajanya dia, kan, ataupun makhluk yang tengok ke bawah saja, asyik duk hidup bumi saja, duk cari makanan di bumi saja, rezeki dia rasa, kan, dapatkah dia ni memerhati apa yang Allah suruh perhati di sekeliling dia? Itu adalah implikasi daripada pertanyaan ni, kan. Mereka ni lebih terpimpin, kan. Amman yamshi mukibban ala wajhi, ahda, lebih mendapat petunjuk. Amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, ataupun orang yang berjalan tegak, kan, di atas jalan yang lurus. Yang berjalan tegak ni manusia lah, kan. Manusia yang dapat memerhati, dia dapat perhati kiri kanan, mendongak ke atas dan ke bawah, tengok langit, tengok bumi ciptaan Allah SWT ni, supaya dia dapat sampai kepada hidayah Allah SWT. Jadi ini adalah implikasi yang penting, kan, daripada suruhan supaya memerhati yang dilontarkan pada permulaan surah ni tadi, kan. Sama tak, kan, orang yang perhati, boleh perhati, dan orang yang tak boleh perhati, kan. Malah orang yang duk tengok ke bawah saja, kan, mencari kepentingan dunia saja, kan. Tak sama, Allah kata, kan. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan yang menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kamu, tapi sedikit sekali kamu bersyukur, kan. Jadi ini satu lagi
lontaran yang penting yang juga disebut dalam ayat-ayat lain banyak kan. Yang sebab manusia ni yang menjadikan dia hebat dan dia lain daripada yang lain adalah kerana panca indera yang Allah bagi dia ni kan. Allah bagi dia pendengaran, penglihatan. Ini sebagai alat input yang penting kan. Daripada sinilah masuknya semua petunjuk-petunjuk yang Allah SWT nak suruh manusia perhati, tengok. Dan akhirnya diproses oleh kan, afidah, hati dia, hati nurani dia kan, ataupun jantung hati dia kan. Wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Tapi sedikit sekali kamu menggunakan apa yang Allah bagi ni kan. Jadi inilah kelebihan manusia, akal dan panca indera dia untuk memerhati dan menilai ayat Allah. Binatang-binatang ada juga pendengaran, penglihatan, tapi penglihatan ni hanya untuk mencari makan je kan, ataupun nak selamatkan diri dia daripada bahaya ke, itu saja. Dia tak ada fungsi lain untuk memerhati dan juga memikirkan ciptaan Allah SWT, seperti mana yang Allah bagi kemampuan ni kepada manusia. Mata dan penglihatan dan pendengaran manusia berbeza dengan penglihatan dan pendengaran binatang ni kan. Penglihatan dan pendengaran binatang ni, dia hanya boleh, dia gunakan panca indera ni untuk cari hidup dia, untuk meneruskan hidup dia je. Makan, minum, kemudian nak cari pasangan ke. Kan? Tapi Allah jadikan manusia lebih lagi daripada itu. Dia mampu menjadikan panca indera ni sebagai alat untuk memerhati ciptaan Allah SWT dan mendapat petunjuk. Kalau manusia ni kan, gunakan dia sama macam yang syamshi mukibban ala wajhi tadi, yang berjalan tunduk ke bawah je tadi kan, pengenaran penglihatan dia sama saja nilai dia macam tu, yang boleh buat benda tu saja untuk cari makan, untuk apa, penuhi keperluan hawa nafsu dia kan? Maka dia sama macam binatang je lah kan. Jadi Allah kata, Allah yang ciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kamu. Tapi sedikit sekali kamu bersyukur. Sedikit sekali bersyukur ni dalam arti kata menggunakan dia untuk melihat petunjuk Allah SWT ni kan. Qul huwallazi zara'akum fil ard wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah, Allah lah yang menjadikan kamu, huwallazi zara'akum fil ard. Zara'akum ni sebenarnya dia zira'ah, zara' ni dia menanam. Kalau petani dia bercucuk tanam tu panggil zara' kan. Zara'akum fil ard. Allah yang tanam kamu di atas muka bumi ni. Bukan macam itulah maksudnya kan. Ataupun terjemahan biasanya diterjemahkan sebagai Allah yang menjadikan kamu berkembang biak di atas muka bumi ni. Kan, katakan. Tapi maksud asal dia adalah Allah SWT lah semacam mana petani ni kan. Petani bercucuk tanam, kemudian dia menanti dan mengutip hasil. Kemudian dia akan asingkan hasil dan membuang serta membakar bahan buangan. Dia akan asingkan yang baik dengan yang tak baik daripada tanaman. Kan? Begitulah Allah SWT mengembangbiakkan manusia, menjaga tanaman dia ni. Tanaman Allah SWT. So Allah yang tanam manusia di atas bumi dia kata kan. Dengan baja dan melindungi daripada serangga perosak. Sebab Allah bagi semua sokongan. Langit yang dijadikan indah, mengapungkan semua objek-objek yang ada di langit kan. Allah tak bagi dia jatuh, Allah tak bagi dia berlanggar satu sama lain kan. Allah jadikan bumi ni tempat manusia boleh berjalan dan mencari rezeki. Semua ni Allah jadikan kan. Allah jaga tanaman yang Allah tanam di atas muka bumi ni, manusia ni, dengan baja kan, dan melindungi daripada semua serangga perosak kan. Apa saja yang boleh merosakkan dia, Allah SWT bagi peringatan supaya manusia tidak rosak kan. Kemudian apa yang jadi adalah kan, wa ilaihin nusyur wa ilaihi tuhsyarun. Kepada Allah lah semuanya ni akan dikumpulkan balik. Semuanya Allah akan kutip balik dan diproses balik di depan Allah SWT. Itulah implikasi daripada Allah kata qul huwallazi zara'akum fil ard. Dialah yang telah mengembangbiakkan kamu, menanam dengan menjaga tanaman dia ni kan di atas muka bumi ni kan? Fil ard wa ilaihi tuhsyarun. Tapi ingat, kepada Allah lah, sebab Allah lah yang tanam dan kembangbiakkan ni, maka Allah sudah akan kutip balik hasil dia, dan Allah SWT yang akan
pisahkan antara yang baik dengan tak baik di atas dalam daripada tanaman dia ni kan. Itu adalah implikasi daripada ayat ni kan. Okey. Sekali kan. Kita habiskan, kita boleh habiskan semua ke? Ataupun besok kita habiskan pagi besok. 2 blok ya. Jadi banyak sekali sebenarnya, sebab itu dalam surah ni Allah Subhanahu Wa Taala lontarkan banyak soalan demi soalan demi soalan demi soalan. Sebab apa? Soalan dan dimulakan dengan suruhan supaya memerhati. Supaya manusia jawab kan, jawab. Bentuk soalan ni adalah memaksa manusia memikirkan. Pemerhatian dan difikirkan dengan pemikiran ni kan. Supaya manusia, sebab itu disuruh gunakan penglihatan, pendengaran dan hati. Supaya dapat memahami mesej yang Allah SWT nak sampaikan dalam suruhan supaya berfikir dan memerhati kan. Tapi kalau tak sampai juga, samalah manusia seperti faman yamshi mukibban ala wajhihi kan, mereka yang berjalan dengan muka dia terlengkup ke bawah kan, binatang kan. Itu adalah perbezaan panca indera manusia dengan panca indera binatang. Begitu juga hati manusia dan hati binatang kan. Dia semuanya berfungsi, boleh nampak, tapi kesan dia berbeza kan. Dan ada limitasi tertentu pada kan. So insya-Allah kita berhenti kat situ dulu. Sambung lagi besok. Besok insya-Allah kita habiskan dengan surah Al-Mulk ni pagi besok kalau mau panjang lagi. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan apa yang kita bincang ni, surah Al-Mulk ni sebagai bahan fikiran yang besar kan. Sebab itu adalah mood ataupun bentuk surah ni. Kalau kita baca dengan faham makna dia, kita akan dapati dia soal, tanya. Sebab tu bila kita bacakan lagukan dengan lagu yang betul dalam bentuk soalan-soalan kan. Supaya kita tanya diri kita kan. Kita baca, kita faham makna dia, kita baca, hafal ya kalau boleh, dan implikasi dia betul kan. Kita sedang membaca soalan-soalan yang Allah tanya kepada manusia ni kan. So insya-Allah kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.